Al-Muslimu, orang Islam. Allazi, yang. Huwa naqisul iman, kurang iman atau lemah iman. Huwa, iaitu man, seseorang, khassa, mengkhususkan nafsahu, dirinya bihubbi, dengan mencintai atau menyayangi, khairin, kebaikan, walam, dan tidak, yuhibbuhu, mencintai, lighairihi, orang lain, minal, daripada, al-muslimin, orang-orang Islam. Hadza, ini, al-hadithu, hadis, manhajun, kaedah, sadidun, tepat, warasyidun, dan petunjuk. Lau, jika iltizamu bihi, beramal dengannya, kullu, setiap, mukmin. Yang pertama, lasadat, menguasai, al-alfatu, kelembutan, wal mahabbatu, kasih sayang, dan kasih sayang, baina, antara, annas, manusia. Jadi teks ni nak menerangkan hadis ni adalah hadis yang merupakan kaedah yang tepat dan petunjuk. Kalau kita beramal dengan ayat hadis ni, kita dapat yang pertama, kita dapat menguasai rasa kelembutan, kesopanan dan kasih sayang antara manusia lah, dan orang Islam khususnya. Wala ra'aitahum, dan mendorong mereka, yakni orang Islam. Wala ra'aitahum, dan mendorong mereka, oleh kurungnya orang Islam, ikhwanan, bersaudara, mutawadina, saling bergantung, mutarahimina, saling berkasih sayang. Jadi poin yang kedua, intisari daripada hadis ni, kalau kita beramal dengan hadis ni, kita dapat mendorong
mendorong kita sesama saudara ni saling bergantung dan saling berkasih sayang. Maksudnya kita tidak selfish, kita tidak pentingkan diri sendiri. Kita memerlukan saudara kita. Kalau kita tak pandai matematik, kita tanya sains kita, okay? Maksudnya kita tak selfish. Ataupun kalau kita pandai bahasa Arab ke, atau kita pandai sains ke, kita tak kedekut ilmu tu, kita berkongsi. Automatik benda tu dapat menimbulkan kasih sayang antara saudara. Ataupun berkongsi makan ni ko, tak kedekut. Mungkin antum tak dapat asal lagi lah ni sebab duduk rumah. Bila ada asrama nanti dapatlah rasa, insya-Allah. Wa yajtami'una ala, dan berjemaah dalam, wa yajtami'una ala, dan berjemaah dalam al-ihsan wal khair, dan kebaikan. Al-ihsan dengan wal khair ni lebih kurang je maksud dia. Ihsan tu, ihsan dari kalau kita terjemah dalam bahasa kita, kebaikan juga. Dan berjemaah dalam melakukan kebaikan. Maksudnya kita tak akan buat kebaikan itu sorang-sorang. Kita nak melakukan secara berjemaah, berkumpulan, nak ajak kawan-kawan, gitu. Wa yata'awanuna, dan saling membantu, ala, kepada, albirri, kebaikan, wattaqwa, dan ketakwaan. Okay, manfaat daripada hadis ni yang kita boleh dapat itu, kita dapat saling bantu-membantu ke arah kebaikan dan ketakwaan. Apa maksud takwa? Takwa ni maksudnya buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Allah suruh solat, Allah suruh puasa, Allah suruh mengaji, Allah suruh berbuat baik kepada ibu bapa. Kita buat benda tu. Dan kita tinggalkan benda yang Allah larang. Allah larang apa? Allah larang curi, Allah larang gewek. Jadi kita tinggal benda-benda tu. Allah larang bermusuhan antara sesama muslim, sesama kawan-kawan. Allah larang mengejek, Allah larang menghina. Jadi kita tinggalkan benda tu. Tu maksud takwa. Takwa ni buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Wa yatasabaquna, dan berlumba-lumba. Wa yatasabaquna, dan berlumba-lumba, fi, dalam, makarimi, memuliakan al-akhlaq, akhlak. Maksudnya sini manfaat daripada hadis ni, kita dapat berlumba-lumba dalam memuliakan akhlak kita. Bila kita menyayangi saudara dan kita melakukan secara berjemaah, automatik kita akan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, ataupun kita berlumba-lumba untuk molekkan akhlak kita, supaya kita menyayangi sayang kita. Menyayangi sayang kita adalah akhlak yang baik lah, akhlak yang mulia. Jadi kita akan berlumba-lumba untuk merebut sesuatu yang Allah suka, antaranya memuliakan akhlak kita, kecek, molek, sopan santun, beradab dengan sahabat, beradab dengan guru, beradab dengan ibu bapa dan sebagainya lah. Okay, ma yu'khadh minal hadis, apa yang boleh kita ambil daripada hadis ni ataupun pengajaran hadis. Yang pertama, taujihul muslimi, menggalakkan orang Islam. Taujih tu maksudnya menggalakkan al-muslimi, orang Islam,
ila kepada mahabbatil khair mencintai kebaikan. Mahabbati mencintai, al khairi kebaikan. Li akhihi kepada saudaranya. Wal ihtimami dan mengambil berat. Wal ihtimami dan mengambil berat. Bihi tentangnya. Bihi tentangnya. Jadi pengajaran hadis yang pertama menggalakkan orang Islam ni untuk mencintai kebaikan dengan saudaranya dan ambil berat tentang saudaranya. Bukannya kita sorry kita, tapi kita kena ambil berat tentang sahabat-sahabat kita. Sakit ko, meninggal dunia ko, ikutlah apa-apa pun dah. Okey, pengajaran yang kedua, at-tanfiru minal ananiyah. At-tanfiru maksudnya menjauhi ataupun mengasingkan diri. At-tanfiru menjauhi ataupun mengasingkan diri. Mina daripada al-ananiyati sikap keakuan. Sikap keakuan. Keakuan. Wa hubbuz zati dan pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri ataupun selfish. Okey, yang kedua ni maksudnya gitulah. Maksudnya kita dapat daripada hadis ni, pengajaran dia, kita dapat mencegah diri kita ni daripada rasa aku-aku. Keakuan ni maksudnya aku, mumu. Kubu aku, kubumu. Tak, kayak gitu. Wahubuzat ataupun selfish lah, samalah maksud dia. Minal ananiyah, wahubuzat ni sama, lebih sama, aku. Selfish lah, kita rasa pentingkan diri kita sendiri ke. Ikut mula nak buat biar dia bodoh ke, tak biar kita sore yang pandai deh. Matematik ko, sains ko, sejarah ko, ataupun dan teknik hafalan ko. Aku sore je. Biar lepas sukate ke. Orang lain tu biar ada. Sekarang kita kena bantu sains kita, bagi tips ke. Okey, aku ngapa gini-gini, terahlah mu terah. Contoh kita kena bagilah dorongan ataupun tips kepada sains-sains kita tu supaya dia boleh, kalau tak sama dengan kita pun dia boleh ada kemajuan dia dalam pembelajaran tu. Contohnya dalam pembelajaran dari sudut perhubungan dengan sains ko. Hak ni tak cek patah kaki, tak boleh nak pergi tak boleh nak pergi jalan jauh makan kat kantin ke. Jadi minta kebenaran warden nak bawa masuk makan ni ko, ikutlah. Deh. Okey. Okey, pengajaran hadis yang ketiga iaitu al-hasu menggalakkan. Al-hasu menggalakkan ala kepada ihsanil muamalah, perhubungan yang baik. Ihsan ni baik, al-muamalah perhubungan. Watabaduli dan saling bertukar. Al-makarimi kemuliaan ataupun watabadul makarim ini maksudnya saling memuliakan.
Okey, yang terakhir sekali, al-haddu menegaskan. Al-haddu menegaskan ala kepada ataupun ke atas. Al-haddu ala menegaskan ke atas. Mujahadati kesungguhan. Mujahadati kesungguhan al-insan seseorang insan nafsihi terhadap dirinya sendiri. Alhamdulillah.